Okey, hari ini kita akan sambung aspek 4.2.2 guru sebagai pengawal suasana pembelajaran. Uh, untuk aspek ini kita ada 4 tindakan. Yang pertama mengawasi komunikasi murid dalam PDPC, yang kedua mengawasi perlakuan murid dalam PDPC, yang ketiga menyusun atur kedudukan murid, dan yang keempat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, kita terus menengok kepada bagaimana kita mendapatkan tahap kualiti 4. Okey, kita tengok yang pertama tu secara berhikmah, mengikut kesesuaian lah pelajar kita di dalam kelas. Kemudian yang kedua, adakah kita bertindak secara menyeluruh meliputi semua murid atau hanya separuh, ataupun secara berterusan, atau hanya 10 minit pertama saja kita berjaya mengawal kelas, okey, dan 20 minit yang seterusnya kita tidak berjaya. Jadi maksudnya di sinilah yang akan menentukan tahap kualiti 4 kepada PDPC kita. Okey, jadi selalunya untuk tahap tindakan rasanya rata-rata boleh mendapat satu-satu lah di sana kan. Maksudnya sekiranya kita nampak guru dapat mengawasi komunikasi murid dengan baik, jadi kita boleh bagi satu, mengawasi perlakuan murid, menyusun atur dan mewujudkan persekitaran yang menyeronokkan. Macam secara asasnya kalau ada benda itu kita boleh bagi satu. Okey, cuma dari tahap kualiti itu kita kena halusi macam mana kita boleh memberikan pada diri kita ataupun rakan kita tahap kualiti 4. So kita terus kupas satu persatu untuk bahagian mengawal komunikasi murid dalam PDPC. Okey, bagaimana? Contohnya pembentangan. Guru berjaya mengawal pembentangan itu, contohnya menetapkan masa, mengawal soal jawab, kemudian dari segi bahasa yang digunakan murid di dalam kelas, dan kemudian apa bahasa yang digunakan, mimik muka, semua itu memang boleh kita nampak. Kalau guru itu berkarisma, semua ini akan berjalan dengan sangat lancar. Okey, seterusnya kita tengok ke bahagian yang kedua, mengawasi perlakuan murid. Maksudnya PDPC yang dilaksanakan pada hari tersebut dalam keadaan yang sangat kondusif. Maksudnya walaupun dalam keadaan contohnya agak bising, tetapi bising kerana belajar dengan bising bukan kerana belajar itu berbeza. Jadi kalau bising kena belajar dalam keadaan terkawal, maksudnya guru tersebut memang sangat bagus dalam mengawasi perlakuan murid dan komunikasi murid. Okey, dan guru juga kita lihat adakah guru memberikan pengiktirapan dan teguran atau ada memberikan sesi teguran, motivasi di dalam kelas. Kadang-kadang kita secara spontan bila kita nampak contohnya mungkin ada satu orang dalam kelas itu menggunakan perkataan yang agak kurang manis. Mungkin kita boleh nampak sepatutnya guru itu memberikan nasihat, teguran yang sangat berhikmah supaya murid itu tidak melakukan menggunakan perkataan yang sama berulang kali. Okey, seterusnya kita tengok bahagian menyusun atur kedudukan murid. Okey, selalunya susun atur ini ditetapkan oleh guru kelas. Okay, ada juga sekolah yang ditetapkan oleh pentadbir. Okey, seperti saya dulu, guru pengetua meletakkan mewajibkan agar kelas disusun berkumpulan. Okey, dan berkumpulan itu terpulang kepada kepada guru macam mana dia mau meletakkan berkumpulan itu di dalam kelas. Okey. Okay, contohnya ini ya. Ini adalah contoh kelas yang susun aturnya telah ditetapkan oleh guru. Macam saya sendiri, ini adalah kelas angkat saya dulu lah sebagai guru angkat. Memang saya susun kelas ini mengikut kumpulan sebab sesuai dengan suasana murid dalam kelas tersebut, dan murid yang duduk di dalam kelas itu pun kita yang menentukan supaya aktiviti pembelajaran itu dilaksanakan dengan lancar. Selalunya dalam kumpulan itu mesti ada murid yang boleh membimbing rakan lain dah, sebab murid itu yang akan membantu kita di dalam proses nanti dalam aktiviti pembelajaran nanti. Okey? Dan seterusnya kita akan tengok apa yang dikatakan sebagai mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, mari kita tengok sedikit video. Okey, video ini ya adalah satu aktiviti di dalam kelas yang
sebenarnya tajuk ini tajuk yang agak sukar sebenarnya untuk dipahami oleh murid dan tidak berapa digemari. Tetapi benda ini berjaya berubah apabila kita macam saya mengenal pasti ada murid yang bagus dalam kelas dan kita amanahkan untuk menjadi sebagai pembentang, okey, sebagai guru muda, okey, dan masing-masing dalam kumpulan boleh bertanya kepada guru muda ini apa yang mereka kurang fahami. Jadi mari kita saksikan ya video ini, okey. Sebentar ya. Okey. Oh, video ini. Okey, mari kita saksikan ya. Ah, kita nampak di sini murid bebas untuk berbincang dan bertanya dan dorang boleh memberikan bagaimana cara untuk menerangkan kepada rakan-rakan. Dan di sini kita menerapkan unsur didik hibur, berlakon, main peranan bergantung kepada apa yang aktiviti yang sesuai untuk kita lakukan pada hari tersebut berdasarkan topik atau subjek yang ingin dibincangkan di dalam kelas. Jadi pada saya bila guru itu berjaya merancang dengan baik sebelum masuk ke kelas, pasti semua ini akan terlaksana. Kelas pasti akan seronok dan bagaimana kita boleh nampak seronok ataupun tidak apabila murid menanti-nantikan kehadiran kita lah. Okay, jadi untuk 4.2.2 ini cukup setakat ini. Jika ada soalan boleh bertanya kepada saya lah.